اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 13, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 13 baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun had, yakni sakatan, barang yang wajib, barang yang yakni ilmu yang wajib daripada tiap-tiap satu ilmu daripada ilmu yang tiga, daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Maka yang fardu bagi hamba, maka yang fardu, yang wajib bagi hamba, sebagai fardu ain, sebagai wajib aini bagi hamba, bagi tiap-tiap hamba yang mukallaf, yang baligh, berakal, sama ada lelaki ataupun perempuan, daripada ilmu tauhid. Jadi had, barang yang ini ilmu yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya, tiap-tiap satu daripada tiga ilmu, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Maka yang fardu bagi hamba sebagai fardu ain daripada ilmu tauhid, qadar, yakni sakatan, barang yang mengetahui dengan dia, dengan barang akan usul agama, akan usuluddin, akan umbi tapak tunjang agama, akan usul agama, akan umbi tapak agama yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan kenabian, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kiranya usul agama melengkapi keenam rukun iman. Beriman dengan Allah, mengenal dan mengetahui akan sifat-sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal, beriman dengan Rasul, dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat kenabian bagi seorang Rasul, dan beriman dengan perkara-perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sam'iyah, berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan qiyamah. Ini termasuk di dalam usul agama. Jadi hak had, qadar, hak wajib, fardu ain bagi hamba yang mukallaf daripada ilmu tauhid, qadar yang mengetahui dengan dia akan usul agama, usuluddin, pembiaannya lengkap ke enam rukun iman. Itu hak had, qadar, sakatan yang wajib fardu ain daripada ilmu tauhid.
Dan iaitu kadar barang yang mengetahui dengan dia akan usul agama ni, bahawa engkau ketahui, engkau mengenal, engkau makrifah bahawasanya bagimu Tuhan wahidan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman basiran la syarikalah muttasifan bisifatil kamal munazzahan anin nuqs an dalalatil hudusi munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin. Ini hak asal hak Arab tu. Kemudian Syekh Al-Fatani mendatangkan terjemahan wahidan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman basiran la syarikalah. Terjemahan dia yang esa itu terjemahan daripada wahidan, yang mengetahui itu terjemahan daripada aliman, yang kuasa, yang hidup. Hak ni hak kadar fardu ain daripada ilmu tauhid, hak kita duk ngaji dalam kaedah sifat 20. Tetapi hak dalam kitab Minhaj ni dia menceritakan hak kadar sakatan. Kemudian satu-satu pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul ni kena perici lah. Jadi dalam kitab Minhaj ni cerita kalau kita kata gak dia punya pelang dia. Kita nak ngaji Fardhu Ain Tauhid, ngaji hak mana? Nanti kita nak mengaji, nak belajar Fardhu Ain Tasawuf, hak mana? Kemudian Fardhu Ain Fiqhnya hak mana? Tapi dalam kitab ni dia tidaklah menghuraikan hak Fardhu Ain tu. Sebab pembicaraan satu-satu sifat 20 ni, kalau kaedah sifat 20, satu-satu tu kena tafsil, kena perici. Tuhan yang esa, perici. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kena perici satu-satu. Jadi dalam kitab Minhaj ni hanya cerita pelang dia. Nanti pergi kepada had sakatan yang wajib fardu ain daripada ilmu tasawuf. Hak ilmu yang berkaitan dengan ikhlas, ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Kemudian hak ilmu berkaitan dengan sifat-sifat kepujian, ilmu berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Hak tu kena perici lah satu-satu. Bukan hanya bicara berkaitan dengan taubah, khauf, zuhud, ikhlas, tawakul, redha, syukur, sabar. Bukan begitu. Dia kena perici satu-satu. Itu fardu ain. Riya, ujub, takabur, hasad. Kena perici satu-satu. Ini kena faham lah. Hak dah kitab Minhaj ni hanya cerita dia punya pelang dia. Sakatan hak fardu ain tauhid, tasawuf dan fiqh. Hak fiqh nanti dia akan hak berkaitan hak fardu ainnya berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan sembahyang. Jadi berkaitan dengan taharah ni kena perici lah. Dalam hak tajuk taharahnya kena belajar hak berkaitan dengan pembahagian air, belajar berkaitan dengan istinja, berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan tayamum, berkaitan dengan mandi wajib, berkaitan dengan haid, nifas, istihadah. Ada kena perici satu-satu. Tapi dalam kitab Minhaj ni dia hanya cerita secara ringkas. Ada ni. Jadi nak hak Fardhu Ain Tauhid kena buka kitab tauhid lah. Kitab hak pertengahan ke hak rendah ke untuk Fardhu Ain. Pergi pada hak Fardhu Ain Tasawuf ke, ambil kitab Penawar Bagi Hati contoh je. Kalau pergi pada Fardhu Ain Fiqh contohnya, ambil kitab Wisyahul Afrah contohnya. Jadi hak sekarang dalam kitab Minhaj, Hak Imam Ghazali ni hanya menceritakan dia punya hak fardu ainnya hak mana. Sebab terkadang ada orang
tak fardu ain apa lagi? Kita duk ceramah cerita bab taubah, kita duk ceramah cerita bab ikhlas, kita duk ceramah cerita. Tu hanya cerita tajuk je. Hak fardu ainnya kita kena tahu apa dia syarat taubah, apa dia rukun taubah. Itu fardu ain kitanya. Bukan hanya ceramah tajuk. Macam sekarang lah. Allah Tuhan yang esa, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup. Bukan gitu. Itu secara gambaran kasar sahaja. Kena macam saya sebut tadilah, belajar bab air, belajar bab istinja, belajar bab wudu, tu tajuk. Mana kena perinci satu tu. Kalau buat cerita tajuk, tu tak lengkap, tu dia kena perinci macam di sini. Sebab bila bicara bab tekan bab fardu ain, ada yang ni ajarlah ustaz sekarang ni dalam kitab Minhaj ni hanya nak menceritakan hak sakatan. Nak fardu ain tu kena kitab khusus. Mana macam duk tekan fardu ain, ajarlah fardu ain. Macam saya sebut tadilah, hanya nak cerita sakatan pelang hak mana yang kita nak belajar. Lepas tu kita kena belajar suku lah pulaknya. Ada ni. Tapi sebelum tu kita nak tahu dahulu. Fardu ain tauhid hak mana, fardu ain tasawuf hak mana, fardu ain fiqh hak mana. Hak tu permulaan. Yang mana dalam kitab Minhaj Imam Ghazali datangkan terdahulunya dua persoalan. Apakah ilmu yang wajib yang tak dapat tidak pada pekerjaan agama, pada pekerjaan ibadah, dan hak dia pula. Jadi jawapan pada soalan yang pertama, ilmu yang tak dapat tidak bagi hamba daripada pekerjaan ibadah adalah ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh. Yang ulama pecah kepada tauhid, tasawuf, fiqh, ambil sempurna daripada rukun agama, komponen agama Islam, iman dan ihsan. Yang mana tauhid, fiqh, tasawuf adalah sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh, kita belajar ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ilmu tauhid, tasawuf, fiqh, kita belajar ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duduk belajar hukum hakam tajwid itu ilmu untuk membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran adalah selebih-lebih zikir. Kita belajar ilmu tajwid adalah ilmu untuk kita membaca Al-Quran yang hukumnya adalah sunat, yang ianya adalah selebih-lebih zikir. Yang kita duk belajar tauhid, tasawuf, fiqh ni, kita belajar hak fardu ain yang terkandung di dalam Al-Quran tu sendiri. Membaca Al-Quran sunat. Berakidah dengan akidah Al-Quran itu usuluddin, tapak agama. Mengerjakan suruhan larangan Al-Quran sama ada suruhan yang zahir ataupun suruhan yang batin, meninggalkan sama ada larangan yang zahir sama ada larangan yang batin, itu hak menjadi kewajipan kepada kita. Membaca Al-Quran sunat selebih-lebih zikir. Untuk membaca Al-Quran kita mengaji ilmu tajwid. Tapi yang hak wajib fardu ain kepada kita adalah berakidah dengan akidah Al-Quran. Itu usuluddin. Beramal dengan suruhan Al-Quran zahir dan batin, fiqh dan tasawuf. Meninggalkan larangan Al-Quran, larangan zahir dan batin, hak larangan dalam fiqh dalam tasawuf. Hak tu hak ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Jangan kita beranggapan anak kita sudah khatam Al-Quran, kita sudah beri ilmu yang secukupnya pada anak kita. Itu ilmu baca Quran. Hak fardu ain ilmu yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu hak kewajipan kita ajar pada anak kita supaya anak kita baligh. Membaca Al-Quran itu sunat.
Bukan setakat membaca Al-Quran. Bahkan hafaz Al-Quran sekalipun, kalau tidak mempelajari ilmu fardhu-ain, tauhid, tasawuf dan fiqh, akhirnya tidak berakidah dengan akidah Al-Quran. Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang dihafaz akan melaknat kembali orang yang membaca, yang menghafaz tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, tanpa beramal dengan perintah Al-Quran zahir fiqh, perintah Al-Quran batin tasawuf. Quran akan laknat kembali. Orang yang boleh hafal Al-Quran ni lebih dah. Faham tak ni? Tapi macam mana dengan ilmu Al-Quran? Ni hak fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf, ini hak ilmu Al-Quran. Hak akidah Al-Quran. Amalan Al-Quran. Meninggalkan larangan Al-Quran. Hak ni hak fardhu-ain tauhid, tasawuf dan fiqh. Yang ianya ilmu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak salah fahamnya tadilah budak-budak khatam Quran daripada kalau rendah lagi. Alhamdulillah sudah dapat ajar ilmu agama secukupnya kepada anak-anak. Maknanya mak bapak tak kenal ilmu agama. Tak kenal rukun agama Islam, iman dan ihsan. Tauhid, tasawuf, fiqh yang terkandung dalam Al-Quran. Diingat ke baca Al-Quran. Bukan setakat pandai baca macam sebut tadi, hafaz sekalipun. Tetapi kalau tidak belajar fardhu-ain tauhid, tasawuf, fiqh, maka tidak berakidah dan tidak beramal dengan Al-Quran yang dihafaz, Quran tu akan laknat kembali. Ini biar kita faham agama. Agama kita Islam, iman dan ihsan tu rukun agama, komponen agama. Sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulama pecah kepada tauhid, tasawuf dan fiqh. Ni dalam kitab Minhajul Abidin. Kena pergi pula hak dia, sakatan. Hak wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, lelaki atau perempuan daripada ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh. Ini hak sakatan dia. Tapi hak sakatan dari kitab Minhaj hanya cerita sebagai pelan untuk melengkapkan hak-hak sakatan fardu ain ni. Tadilah kena mengaji kitab tauhid fardu ain, kitab tasawuf fardu ain, kitab fiqh fardu ain. Sebab ilmu tauhid ni luas, ilmu tasawuf fiqh ni luas, fiqh lagi luas. Sebagian besarnya adalah fardu kifayah. Tapi sebelum kita nak mendalami ilmu agama fardu kifayah, fardu ain kena beres molek. Fardu ain kena beres molek. Sebab apa? Fardu ain tidak melengkapkan ilmu fardu ain, mana kita tidak menyempurnakan kewajipan fardu ain, berdosa besar. Kita sebut kata tak semayang. Fardu ain sembahyang 5 waktu. Semayang tak cukup contohnya, berdosa besar. Semayang tak cukup. Semayang ikut dia je. Ikut masa dia, ikut senang dia. Sibuk sikit tinggal semayang. Rasa letih sikit tinggal semayang. Ni orang yang fasik ni, orang yang berdosa besar kerana tidak melengkapkan fardu ain sembahyang 5 waktu. Kita maklum. Tak semayang langsung tu, hak tu sama telah lah dosa besar. Macam mana hak tak belajar langsung fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh? Belajar tapi tidak melengkapkan fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh. Macam mana? Berdosa besar, pasti orang ni tak ada nilai. Ada ni. Sebab fardu ain sehinggakan khilaf ulama. Mana besar kewajipan sembahyang 5 waktu dengan kewajipan belajar fardu ain? Mana besar? Kebanyakan ulama letak sembahyanglah tiang agama. Tapi hak belajar ni tetap ada kewajipan yang besar. Tapi yang khilafnya mana besar? Antara kewajipan sembahyang yang besar dengan kewajipan belajar fardu ain yang besar. Mana besar antara dua besar ni? Kebanyakan ulama'nya semayanglah tiang agama. Tapi sebagian ulama' kata, tak. Belajar tu lebih besar daripada kewajipan semayang.
Sebab semayang macam mana kalau tak belajar fardu ain? Bukan tak belajar fardu ain fiqh, semayang ni. Tak belajar fardu ain tauhid akidah. Semayang macam mana tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Terutama sekali ilmu hak berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi kita maklum tinggal sembahyang hak fardu ain 5 waktu berdosa besar, macam mana tinggal belajar. Ataupun belajar tapi tidak melengkapi. Sama dengan sembahyang waktu tapi tak cukup. Cukup juga tapi tengok masa, tengok keadaan. Fardu ain tauhid tasawuf fiqh ni belajar juga tapi tengok keadaan. Kalau keadaan sibuk, tak belajar. Kalau keadaan letih, tak belajar. Lebih kurang sama lah. Tengok orang semayang, tapi ikut keadaan. Kita maklum, berdosa besar. Ini tambahan pula belajar, terutama sekali ilmu tauhid, ilmu akidah. Tapi macam sebut tadi, ini nak cerita hak dia sakatan pelang. Dia kena perici secara berkitab. Tauhid secara berkitab. Tasawuf secara berkitab, fiqh secara berkitab. Jadi saya ambil kitab Minhajul Abidin, kemudian saya ambil Aqabah Ilmu untuk biar kita tahu bab ilmu ni. Kemudian kena susun molek lah. Kena susun molek ilmu bahagian diri kita, bahagian keluarga kita. Kalau bagi pihak yang diamanahkan untuk mengatur kuliah ilmu di Masjid Surau, orang yang mengatur tu biar ada ilmu. Ada ilmu yang mengatur tu. Jangan yang mengatur kuliah tu hak jahil tukir, jangan. Yang mengatur majlis ilmu ni orang yang berilmu. Sebab itulah Tok Tugu biasa sebut, nak cari ilmu ni kena ada ilmu. Seperti nak cari duit kena ada duit. Dia bandingkan gitu. Nak cari duit, kena ada duit. Maksudnya apa? Kita nak pergi hija, kita kena ada belanja. Sebab kita nak dapat duit daripada pekerjaan kita tu, kalau gaji hari, petang nanti baru boleh. Tu kalau gaji hari. Lepas tu, pagi tengah hari ni, kena ada duit lah untuk makan. Kena duit untuk pergi pengangkutan. Kena duit untuk makan. Petang barulah boleh duit. Itu kalau gaji hari. Kalau gaji minggu, hari Khamis ni baru boleh duit. Lepas tu kerja ni seminggu nak cari duit ni. Hari Khamis baru boleh duit. Dah kerja seminggu ni. Kena ada duit. Untuk apa? Untuk pergi kerja. Minyak, nak beli minyak ke. Untuk makan minum. Untuk dapat duit, duit dapat hari Khamis. Hak mingguan. Kalau hak bulanan, ke macam mana orang kerja? Hari pertama kerja, pinjam duit dah. Tak kewi ke? Hari pertama kerja, dah gaji hari Khamis. Hari pertama kerja, boleh pinjam duit dah. Tokek budak kenal mana lagi kita. You dah duit. Tapi nak ceritanya, kalau kata gaji tu gaji hari sekalipun, petang tu boleh duit, pagi nak kena makan, tengah hari nak kena makan, nak mari tu kena ada minyak motor, minyak kereta contohnya, nak cari duit, kena ada duit. Faham? Nak cari ilmu pun kena ada ilmu. Orang nak cari ilmu. Cari ilmu untuk diri, cari ilmu untuk keluarga, orang yang cari ilmu untuk diri dan keluarga, kena ada ilmu. Orang yang nak atur program ilmu, dia kena ada ilmu. Apa dia ilmunya? Ini ilmu yang kita Minhaj ni. Ilmu mana yang kita nak kena cari dulu? Ilmu mana yang kita nak cari dulu untuk keluarga anak bini kita? Kemudian hak mengatur majlis ilmu pula, dia nak atur ilmu mana untuk ahli jemaah dia. Dia kata nak cari ilmu kena ada ilmu. Ilmu mana ni? Ilmu dalam kitab Minhaj. Faham tak? Kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita nak cari ilmu, kena pastikan berilmu. Kita bertanggungjawab kepada keluarga kita. Kita nak sama-sama cari ilmu untuk keluarga kita, kita kena ada ilmu. Tambahan kalau kita diberi amanah untuk atur majlis ilmu untuk ahli jemaah. Tapi kalau diserahkan amanah kepada bukan ahli, diserahkan
tugas untuk mengatur kuliah agama ni yang bukan berilmu, dia atur ikut nafsu dia. Bukan ikut aturan semacam kitab Minhajul Abidin. Sebab apa? Sebab diserahkan pekerjaan kepada yang bukan ahli. Nabi SAW bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahli." Jadi kalau diserahkan pekerjaan kepada bukan ahli, fantaziri sa'ah, Nabi kata, tunggulah kehancuran. Majlis ilmu yang dianjurkan tiap-tiap malam. Tapi ilmu fardhu ain tauhidnya tidak ada, ilmu fardhu ain tasawufnya tidak ada, ilmu fardhu ain fiqhnya tidak ada. Sebab apa? Sebab serah tugas pada yang mengatur ilmu kepada orang yang tak ada ilmu. Jadi ilmu itulah hak ni hak dalam kitab Minhaj. Hak sakatan dia. Ilmu fardhu ain, tauhid, tasawuf, fiqh, sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nak masuk pada hak dia. Tapi hak macam sebut tadi lah, hanya secara pelang dia sahaja. Kena perici. Kena perici. Mana kalau sebut caringkah lah. Sebut caringkah. Hak fardhu ain tauhidnya untuk melengkap ke-6 rukun iman. Yang pertama, kemah molek aqaidul iman yang 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, dia panggil aqaidul iman yang 50. Ke-50 ni bukan hafaz. Ke-50 ni kena tafsil, perici satu-satu, mengetahui serta berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, mengetahui dan berpegang akan hukum sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, dan sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Itu fardu ain. Pergi pula kepada malaikat. Pergi pula kepada kitab. Pergi pula kepada bicara akhirah. Pembicaraan berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, akan dinasyarkan, dibangkitkan, dihalau, dihimpun di mahsyar. Ada syafaatul uzma, ada syafaatul surra, ada hisab, ada terima catatan amalan, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada tiang sirat, syurga dan neraka. Tu secara ringkas fardhu ain tauhid. Tasawuf juga dan kitab ni penawar bagi hati, 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Fardhu ain fiqh juga dan kitab Wisyahul Afrah membicarakan bab taharah lengkap secara halusi, membicarakan bab semayang, rukun dan syarat bagi rukun semayang, membicarakan berkaitan dengan syarat-syarat berjemaah. Tu fardhu ain belaka tu. Kemudian kalau bab puasa pula, nanti nak masuk bulan Ramadan, kena bicara kembali bab hukum akan puasa nanti dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan. Fardhu ain haji pula bagi orang yang sudah nama dia naik. Bila nama dia naik untuk mengerjakan haji, fardhu ain dia belajar bab haji. Orang yang terbabit dengan zakat, terbabit dengan perniagaan, wajib fardhu ain belajar zakat perniagaan. Terbabit dengan ternakan, wajib fardhu ain belajar bab zakat ternakan. Tapi kalau puasa lambat lagi, fardu kifayah kita belajar bab puasa. Kalaulah kita ni bila tak tahulah, boleh pergi Mekahnya, maka fardu kifayah kita belajar bab haji. Kita tak terbabit dengan perniagaan, ternakan, pun tak terbabit, kita belajar bab zakat perniagaan, bab zakat ternakan contohnya, itu fardu kifayah. Ini secara ringkas. Pandai ni. Itu gambaran dia lah. Itu gambaran dia. Jadi kitab Minhaj akan ceritalah secara ringkas hak fardhu ain tauhid, fardhu ain tasawuf, fardhu ain fiqh, dia punya hak dia, dia punya sakatan dia. Jadi hak fardhu ain daripada ilmu tauhid, qadar sakatan, barang yang mengetahui dengan dia, dengan barang akan usul agama, umbi tunjang agama, tapak agama, usuluddin. Dan iaitu qadar, barang yang mengetahui dia akan usul agama, bahawa engkau ketahui, engkau ma'rifah. Dia hak Arabnya anta arifah, bahawa
bahawa engkau mengenal ma'rifah. Dia mengetahui ilmu, mengenal ma'rifah lain, perkataan lain-lain. Ma'rifah dengan mengetahui itu lain-lain. Alima ya'lamu ilman, arafa ya'rifu ma'rifatan, lain. Tetapi dalam pembicaraan ilmu tauhid, sebut kata mengenal, sebut kata mengetahui, lafaz yang muradif, dua perkataan yang berlainan tetapi dengan satu makna. Mengetahui dan juga mengenal satu makna. Lepas tu dalam minhaj ni, ma ta'rifu, barang yang mengenal oleh engkau. Tapi Syekh Daud rahimahullah menterjemahkan barang yang barang yang engkau ketahui. Kenapa terjemahan yang berbeza dengan asal? Dia sama saja. Mengenal, mengetahui dalam pembicaraan ilmu tauhid satu makna. Apa makna mengenal, apa makna mengetahui? Al-jazmu, pegangan yang putus. Yang kedua, al-mutabiqul haq, yang bertepatan dengan akidah yang sebenar. An-dalilin, pegangan yang putus tadi ni hasil terbit daripada dalil. Itu dipanggil mengenal ataupun mengetahui dalam ilmu usuluddin. Mengenal, mengetahui dengan bahawa pegangan kita jazam putus. Yang keduanya, bertepatan dengan yang sebenar. Yang ketiganya, pegangan yang putus tadi ni terbit hasil daripada dalil. Itu dipanggil mengenal ataupun mengetahui dalam ilmu tauhid. Bahawa bagimu Tuhan wahidan. Terjemah di bawah tu yang esa. Hak Arab ni annalaka ilahan. Bahawa bagimu, bahawa mengiktikad bahawa bagimu ilahan, Tuhan, wahidan, yang esa. Ilahan, Tuhan. Ilah, Tuhan. Ilahan ni ay ma'budan bihaqqin. Ilahan, Tuhan. Ay ma'budan bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, tu ilah. Ilah ni sembahan yang sebenar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahan, ilah. Satu laginya Rabb, lain makna. Ilah lain makna, Rabb lain makna. Cuma terkadang terjemahan kita rekahnya ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Tauhid uluhiyah lain, tauhid rububiyah lain. Tapi terjemah ilah Tuhan, Rabb Tuhan. La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Jadi Rabb kita pun terjemah dengan Tuhan. Ilah kita terjemah dengan Tuhan. Itu rekahlah kita panggil. Jadi sini bicara bab ilah. Sembahan yang sebenar, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah mana ni? Wahidan, yang esa. Dimulai dengan yang esa. Sebab la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. La ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Kalimah yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara ilah, asas kepada bicara ilah adalah wahdaniyah, keesaan.
Ini hak kita mengaji kaedah sifat 20. Walaupun dalam susunan kaedah sifat 20, wahdaniyah tu sifat yang keenam di tengah. Yang mana kita maklumlah sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada susunan. Sebab sifat Allah ni qadimah, sedia kala belaka. Tak ada yang pertama, tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga, tidak ada. Tetapi ulama kena susung sifat 20 ni. Sebab tanpa susung tak akan dapat menyebut. Bukan kata 20, dua sifat pun kalau kita tak letak hak ni yang pertama, hak ni yang kedua, tak boleh nak sebut. Dua tu, dua sifat. Nak sebut macam mana? Kena sebut satu, kena sebut satu. Baru boleh sebut. Kena susunglah. Sama telah 20, kena susunglah. Adakah sifat Allah bersusung? Sifat Allah qadimah belaka, sedia kala, tak ada nombor. Tapi susung untuk menyebut sahaja. Bukan sifat Tuhan susung. Kemudian ulama susun ni ada hikmah di belaka. Kenapa dimulai dengan wujud, qidam, baqa? Kenapa di tengah yang keenam tu letak wahdaniyah? Lepas wahdah letak pula qudrah, iradah, ilmu. Ni ulama susung ni. Wahdah letak di tengah. Kemudian wahdaniyah pula, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Lepas tu pindah kepada yang ketujuh, qudrah. Yang ke-8, iradah. Yang ke-9, ilmu. Kenapa ulama susung seumpama tu? Ini kaedah sifat 20 yang penuh barakah. Ada ni. Tapi asas kita bicara bab ketuhanan adalah wahdaniyah, keesaan. La ilaha illallah. Itu zahir. Zahir Islamnya, kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Keesaan Allah. Allah Tuhan yang esa. La ilaha illallah. Didatangkan nafi dan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dinafikan Tuhan yang lain daripada Allah, yang memang tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Kenapa didatangkan nafi dan isbat? Nak bawa pada hasar dipanggil. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan. Itu esa. Atau asas dia. Jadi yang kita nak mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, awal amal mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang Quran perintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu perintah Al-Quran. Maka hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah daripada Al-Quran, mengenal akan Allah. Allah mana? Tiada Tuhan melainkan Allah. Keesaan itu yang pertama. Jadi untuk mengenal Allah sebagai ilah, wahidan, yang esa. Yang esa. Apabila Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah ada, tidak ada permulaan. Kenapa? Kerana kalau Allah asalnya tiada, kemudian tiada Tuhan yang lain, melainkan hanya Allah Tuhan, tiba Allah ni asal tak ada. Macam mana Allah yang hanya Allah Ta'ala jua Tuhan nak ada? Sebab tidak ada Tuhan yang lain yang dapat mengadakan Allah yang asalnya tidak ada. Sebab itulah atas asas keesaan tadi ni, ada Allah, ada yang qidam, yang sedia kala, yang tidak ada permulaan. Sebab apa? Sebab hanya Allah Tuhan yang esa. Itu asas kita bicara wujud, qidam, baqa ke, asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Apa dia mentauhidkan Allah pada perbuatan? Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, makhluk tidak ada perbuatan.
Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali-kali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham molek ni. Wahdaniyah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-galanya. Allah yang bersifat dengan kudrah. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah sifat kudrah lah yang perbuat segala-gala perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita duk baca lepas salam tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tiada sembahyang sunnah melainkan Allah. Keesaan. Wahdahu. Hal keadaan esa. Dua keesaan. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Tiga keesaan di situ. Keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Di hujungnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas atau amat kuasa. Semua yang berlaku tu keesaan pada perbuatan datang daripada kekuasaan Allah, datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat segala perkara sebagaimana kehendak Allah pada azal, sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah menghendaki pada azal segala-gala perkara baik ataupun jahat sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini hak kaedah sifat 20. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, hak rukun iman yang ke-6. Ini pembicaraan kita kaedah sifat 20, wahdaniyah, kudrah, iradah dan ilmu. Dan iaitu bahawa engkau ketahui bahawa bagimu Tuhan wahidan aliman qadiran hayyan. Wallahu a'lam. Jadi malam ni bertiawa sikitlah untuk makluman kuliah malam ni. Malam air Rabu malam Khamis ni di masjid berjalan macam biasa. Tetapi hak pendengar yang mengikuti suara masjid melalui Terengganu FM untuk malam Khamis ni malam terakhir lah. Untuk bermula bulan 7 sudah tidak ada lagi suara masjid live langsung daripada Masjid Abidin hak dalam radio, tidak ada. Malam Khamis ni lah hak malam Khamis. Jadi hak malam ni malam terakhir lah hak suara masjid melalui Terengganu FM. Jadi kepada mereka yang mengikuti malam Khamis ni melalui radio Terengganu FM, slot suara masjid, dia kena mengikutilah pulaknya melalui FB Masjid Abidin. Kuliah Masjid Abidin insya-Allah berjalan macam biasa. Live FB di Masjid Abidin ni berjalan macam biasa. Jadi yang sidang pendengar yang mengikuti suara masjid melalui Terengganu FM, dia kena tukarlah. Kena ikuti hak kuliah malam Khamis ni melalui FB Masjid Abidin. InsyaAllah kuliah masjid berjalan macam biasa. FB Masjid Abidin berjalan macam biasa. Yang tidak ada adalah hak live daripada Masjid Abidin melalui suara masjid Terengganu FM. Hak ni malam yang terakhir. Di bulan 7 sudah tidak ada. Jadi tidak ada untuk malam Khamis. Jadi kepada hak mendengar melalui radio tu kena tukarlah. Kena tukar, kena ikuti melalui FB Masjid Abidin. Tekan Masjid Abidin, adalah hak FB tu. Untuk hak malam kami. Di hak soal masjid tu ada malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu. Jangan kami sudah tidak ada.
Dia hanya ada 3 malam saja untuk suara masjid. Jadi kami tidak ada ni malam yang terakhir untuk suara masjid. Bukan di masjid ni. Dan bukan hot live FB, insya-Allah berjalan macam biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.